Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah ini adalah video kita yang terakhir sebelum kita jumpa dekat sekolah minggu ini insyaAllah. Kita akan sambung pelajaran 1 pelantikan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Tajuk kita hari iaitu dakwah secara terbuka. Siapa ada buku teks boleh buka buku teks sirah yang buku kena hijau tu, surat 7. Sebelum kita nak masuk dakwah secara terbuka ni, Ustaz ingatkan balik, minggu lepas kita dah belajar pasal dakwah secara sulit, tu secara rahsia. Nabi Muhammad telah pun mulakan dakwah secara rahsia kepada isteri dia, kepada ahli keluarga dia dan juga kepada para sahabat. Antara yang memeluk Islam ialah Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Zaid bin Harithah. Kemudian ada seorang lelaki telah menawarkan rumah dia untuk jadikan sebagai markas untuk Nabi berdakwah. Nama lelaki itu ialah Arqam bin Abi al-Arqam. Jadi kita akan tengok minggu ni dakwah secara terbuka. Setelah 3 tahun berdakwah secara rahsia, Allah memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terbuka. Dulu Nabi Muhammad berdakwah secara rahsia tu selama 3 tahun. Ingat tak macam mana Allah memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara rahsia? Dengan turunnya surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 5. Untuk dakwah secara terbuka ni pula, Allah turunkan 2 ayat berbeza daripada 2 surah yang berbeza, iaitu yang pertama surah Al-Hijr ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Maka sampailah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Maksudnya Allah kata Nabi Muhammad boleh dah berdakwah secara terang-terangan apa yang diperintahkan oleh Allah dan berpalinglah daripada orang-orang yang musyrik. Orang-orang musyrik ni apa? Orang-orang musyrik ni ialah orang yang tidak percayakan Allah, yang menyekutukan Allah, yang menduakan Allah. Mereka tak sembah Allah, tetapi mereka sembah apa? Mereka sembah berhala. Mereka ingat berhala itu ialah Tuhan mereka. Kemudian ayat yang kedua daripada surah Asy-Syu'ara ayat 214. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang dekat. Dalam dakwah secara rahsia dahulu, Nabi Muhammad telah pun berdakwah kepada ahli keluarga dia, tetapi bukan semua ahli keluarga dia telah memeluk Islam. Antara yang tak lagi memeluk Islam ketika itu ialah Abu Talib dan Abu Lahab, iaitu bapa saudara Nabi. Kita akan tengok apa yang Nabi buat. Nabi berdiri di atas Bukit Safa dan menyeru kaum Quraisy dengan suara yang nyaring. Wahai anak cucu Bani Abdul Muttalib, apa pendapat kamu jika aku khabarkan bahawa di belakang bukit ini ada tentera berkuda yang hendak menyerang kalian? Adakah kalian percaya? Nabi pergi dekat satu bukit itu, nama dia Bukit Safa dekat Mekah tentu, dan menyeru kaum Quraisy dengan suara yang nyaring. Nabi kata apa dekat atas bukit itu? Wahai anak cucu Bani Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu nama Datuk Nabi. Apa pendapat kamu kalau aku kata ni, belakang bukit kita ni, belakang Bukit Safa yang aku tengah diri ni, ada tentera berkuda yang nak serang apa-apa, percaya tak? Mereka menjawab, kamu lelaki yang kami kenali sebagai yang amanah, jujur dan tidak pernah bercakap bohong, maka kami percaya. Jadi kaum Quraisy kata, kami percaya kalau orang kata belakang bukit ni ada tentera berkuda nak serang kami percaya. Maka baginda bersabda, Fa'inni nazirun lakum baina yaday azabun syadid. Aku memberi peringatan bahawa di hadapanku ada azab yang pedih. Maksudnya dia kata apa? Aku ni diutuskan untuk memberi peringatan ke apa bahawa depan kita ni ada azab yang pedih. Kemudian Abu Lahab terus mencela baginda. Abu Lahab ni siapa? Abu Lahab ni ialah bapa saudara baginda, anak kepada Abdul Muttalib, dan saudara iaitu adik-beradik kepada Abu Talib. Dia kata apa? Celaka engkau Muhammad, maka inikah sebabnya kamu menghimpunkan kami? Dia marah Nabi. Dia kata sebab ni hang himpun kami, sebab abang kata ada azab yang menanti kami ni. Dia tak percaya dekat apa yang Nabi kata tu. Jadi Allah membalas celaan Abu Lahab dalam surah Al-Masad dan mengazabnya di dalam api neraka. Allah membalas celaan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad tu, dari marah Nabi Muhammad tu, dalam surah Al-Masad. Surah Al-Masad tu surah apa? Surah kamu hafal dah dulu, dah jadi 2, ingat tak? Bismillahirrahmanirrahim.
Tabbat yada abi lahabin wa tab. Dalam surah tu Allah telah mencela Abu Lahab dan Allah akan mengazabnya di dalam api neraka. Okey. Baginda menyeru kepada kaum Quraisy supaya beriman kepada Allah. Baginda juga memberi peringatan kepada kaum Quraisy bahawa siksaan Allah yang sangat dahsyat akan datang kepada mereka yang ingkar terhadap perintahnya. Orang-orang kafir Quraisy terdiam dan memikirkan kata-kata baginda. Mereka tahu baginda tidak pernah berdusta sehingga baginda digelar Al-Amin. Jadi Nabi pun berdakwahlah kepada kaum Quraisy ni, habaklah tolonglah, janganlah buat benda-benda yang tak elok, dah tolonglah sembah Allah. Kalau hampa tak buat semua ni, kalau hampa masih lagi ingkar, hampa masih lagi tak patuh pada arahan Allah, perintah Allah, akan ada siksaan yang sangat dahsyat kepada hampa. Okay, orang-orang kafir Quraisy ni pun terdiam dan berfikir betul ke apa Nabi Muhammad cakap ni. Rasanya betul sebab Nabi Muhammad ni dia tak pernah tipu, dia tak pernah bohong. Sebab itulah kita gelarkan dia sebagai Al-Amin. Okay. Kemudian baginda juga memerintahkan kafir Quraisy supaya menyembah Allah yang Esa dan jangan menyembah berhala. Selain itu, baginda memerintahkan mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral seperti minum arak, berjudi, menilik nasib dan membunuh. Kemudian baginda buat apa? Nabi Muhammad pun habaq juga kat kaum-kaum kafir Quraisy tentu untuk sembah Allah dan janganlah sembah berhala. Sembah berhala yang patut-patut yang nipu ukir tu lah. Lepas tu Nabi juga habaq kat mereka tak boleh dah buat benda-benda yang tak elok macam apa? Macam minum arak, judi, menilik nasib dan membunuh. Allah tak bagi dah semua tu. Tolonglah tinggal. Okey. Mendengar perintah baginda tersebut, orang kafir Quraisy berasa amat marah kerana baginda melarang mereka melakukan perkara-perkara yang telah menjadi amalan mereka. Maka bermulalah penentangan demi penentangan terhadap dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. Okay, bila Nabi kata jangan dah sembah berhala, tak boleh dah minum arak, tak boleh dah judi, tak boleh dah apa lagi, tak boleh dah mencuri, tak boleh dah membunuh. Jadi mereka marahlah sebab apa? Sebab benda tu mereka dah buat lama dah daripada nenek moyang mereka lagi, dah sebati dah dalam hidup mereka. Bila Nabi larang mereka buat macam tu, mereka marah. Mereka kata apa dia Nabi Muhammad ni? Betul ke Muhammad ni? Nampak sangat dia tipu dah ni. Tak payah dah dengar cakap dia. Jangan dia ikut dia dah lepas ni. Jadi mereka pun buatlah macam-macam dekat Nabi untuk Nabi berhenti berdakwah. Jadi kita akan tengok apakah bentuk-bentuk penyerangan, penentangan kaum Quraisy ketika itu untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Okey, setakat itu saja pada minggu ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi tajuk penentangan yang dihadapi oleh Rasulullah dalam kelas di sekolah insyaAllah. Jadi sebabkan kita dah nak masuk sekolah, saya tak lagi ajar kat kamu minggu ni. Kita jumpa lagi di sekolah insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.